Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biiqazil qulubil ghafilati bil wa'di wat tazkir wal 'amali bis sunnati al mustafa al karim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kita cuai daripada melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita berpegang dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, serta berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian, perbincangan kita pada hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panel khutbah, iaitulah konsep sunnah dan bid'ah. Kerana dua perkara ini berlaku pertembungan, dia panggil kontra. Bila ada sunnah, tidak ada bid'ah. Bila bid'ah mari, maka sunnah mati. Maka di antara ciri-ciri ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan berdakwah, mengajak orang kepadanya. Kalau setakat kita yang jadi orang baik, keluarga kita tidak, maka itu cuai. Setakat kita dan keluarga je baik, tapi masyarakat kita tidak, maka itu juga suatu kecuaian, suatu ketidakprihatinan terhadap saudara-saudara kita orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah, taatlah kepada perintah Allah. Semua yang Tuhan Allah perintahkan kita dalam Quran, maka itu menjadi kewajipan kepada kita. Dan ta'alah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan kita patuh, apa yang dilarang maka kita tinggal. Kemudian Allah beri garis panduan di mana dalam kehidupan manusia ini akan berlaku pertembungan pandangan, pergeseran akan berlaku, yang disebut dengan nama khilaf. Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, halal ke haram, baik ke buruk, boleh buat ke tak boleh buat, maka kembalilah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita balik kepada Quran. Tengok dalam Quran ada tak? Maka Quran ini bukan kitab undang-undang seperti akta-akta, rang undang-undang RUU yang disebut satu persatu hukuman inilah. Ada perkara seperti undang-undang hudud di jenayah disebut, undang-undang harta pusaka ada disebut, tetapi dalam perkara umum halal haram, maka Allah beri satu je ayat, yuhillu at-tayyibat yuharrim al-khaba'is, menghalalkan yang baik, mengharamkan benda yang tak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan dalam hadis-hadisnya. Kemudian mari para ulama di kalangan sahabat, kalangan tabi'in, imam-imam yang empat, yang lain-lain lagi telah menjelaskan kepada kita perkara yang tersebut.
Maka kita yang asas lagi kita balik kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih utama, lebih baik bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Jadi yang pertama sekali Allah minta balik pada Quran. Ini asas. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, maka asas pegangan kita duduk di mana? Duduk di Quran. Kemudian tartib yang kedua ataupun yang dalam kategori ini, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi kepada ijma' al-ummah dan juga qiyas yang sahih yang telah diguna pakai oleh para ulama. Selain dari ayat ini, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam supaya sentiasa mengikuti wahyu Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang maka berhenti. Tak boleh lagi kita nak main orang panggil tarik tali, tidak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, semua yang aku perintahkan kepada kamu maka ambil. Fa'atu minhu mastata'tum, kamu buat setakat yang kamu mampu. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tengok, Nabi bagi kata putus. Apabila aku larang, stop, berhenti terus. Tidak ada lagi orang panggil tarik tali. Sebab apa? Syariat ini, agama ini agama yang lunak, rahmat. Maka Allah tak paksa kita buat apa yang kita tak mampu. Tetapi bila dilarang, maka kita kena tinggalkan semampu mungkin, kena tinggalkan. Kalau tak tinggal juga, bermakna kita derhaka, kita langgar perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada wajibnya kita beriman dan patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bila dia tengok saya post kuliah kita ni tentang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah, dia kata ini ustaz ini pembohong. Pembohong dia tu. Allah suruh dia je, dia tak suruh Nabi. Kita kata ini ayat ini, tuan-tuan tanda, kalau ada orang perangai macam ni, kita kata suratul Hashr ayat 7 ini Allah yang memerintahkan kita ikut Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Tiba-tiba dia orang ni tak nak sunnah, dia panggil anti hadis, tak nak pakai hadis, dia nak pakai Quran saja. Maka ini salah satu daripada ciri-ciri ajaran sesat yang terdapat dalam dunia pada hari ini. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, maka hendaklah kamu takut pada Allah, kerana Allah Ta'ala itu sangat berat dia punya siksaan. Saudara para jemaah sekalian, di akhir-akhir ini, bukan akhir ini sajalah, ulama telah bincang tentang perkara ini sudah lama. Bahkan sudah ditulis kitab-kitab di zaman-zaman dahulu sudah ada. Cuma mungkin dalam masyarakat kita kata hari ini sebab dia tak belajar belum ni, iaitulah mendengar pembicaraan tentang sunnah dan bid'ah. Saya kata dunia hari ini semua, bukan hari ini je, ulama-ulama telah tulis perkara ini sunnah, perkara ini bid'ah, sudah dibincang panjang. Seolah-olah perkara ini baru timbul dalam masyarakat. Jadi bila kita baru dengar, sebab apa kita baru dengar? Sebab kita tak belajar. Bagi setengah pihak kurang enak mendengar tentang perkara bid'ah. Bila sebut bid'ah, Allah, dia kata ustaz ni sempit punya pemikiran, bid'ah belaka hak dia ni. Itu satu kumpulan. Sementara sebahagian yang lain pula suka membangkit-bangkitkan perkara bid'ah. Duk timbul isu bid'ah. Sebab apa ditimbulkan? Sebab orang tak tahu, maka perlu diberitahu. Jadi dua-dua kumpulan ini, yang tak tahu bid'ah maka patut diberitahu, yang suka bincang tentang bid'ah maka perlu pendetailan, penjelasan kepada masyarakat yang bid'ahnya apa. Kadang-kadang saya bimbang kerana terlalu kuat sangat kita punya nak membid'ahkan, akhirnya kita bid'ah benda yang tak bid'ah. Sebuah buku yang ditulis oleh guru kami, menarik buku ni, nama dia Hukmut Tabdi' fi Masalil Ijtihad. Hukum membid'ahkan perkara-perkara yang berkait dengan masalah ijtihad. Apa makna ijtihad? Benda yang tidak ada dalil daripada Quran, tak ada dalam hadis Nabi, tak ada. Para ulama berijtihad, maka kita tak boleh kata itu bid'ah.
Kita mengatakan itu ijtihad dia. Kalau dia betul dia dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Mana orang ni tak ni antara. Tetapi yang jadi masalahnya, kita tak tahu pun apa bid'ah ke tak bid'ah. Kita lantak je tengok orang buat, kita buat juga. Tengok orang bangun, kita bangun juga. Jadi ini dipanggil, perkara ini bagi saya suatu perbincangan yang sihat, yang patut diketengahkan pada masyarakat, biar orang boleh tahu di manakah dawabit al-bid'ah. Apakah dawabit, syarat-syarat perkara nak jadi bid'ah dan tidak. Cuma dalam nota yang ringkas ni saya baca apa yang ada, dan penjelasan yang panjang perlu kepada pendetailan yang seterusnya. Jadi apa jadi orang ni? Dan masih ramai, memang jelas, masih ramai yang belum mengerti tentang sunnah dan bid'ah. Memang masih ramai. Pasal tu tak tahu apa dia. Bila kita tegur dia kata, tak boleh kan ni? Tak usah kata apa tuan-tuan, bak makan minum kita ni. Berapa ramai lagi di kalangan kita duk minum tangan kiri. Bila kita kata tak boleh ni, lebih larang. Larang apa? Mana ada hadis lah? Subhanallah, kita mengaji dak, lepas tu bila orang sebut marah pula. Ini dia panggil tak tahu apa. Maka sebenarnya sunnah dan bid'ah ini 2 perkara yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin hari ini, bagi tujuan memelihara ajaran agama yang sempurna daripada ditokok tambah. Kalau tidak, orang bawa masuk, carry dia panggil hari ini, import masuk dalam agama ini benda-benda yang asing daripada agama. Dia yang tak tahannya bukan sekat import, diberi jenama lagi, diberi jenama, inilah amalan ahlus sunnah. Apa dia amalan ahlus sunnah? Bergendang dalam masjid sampai cabut kepiah, itu amalan ahlus sunnah. Kita mengatakan, tu burhanakum, bawa mari. Mana ada Abu Bakar buat, mana ada Sayyidina Umar buat, mana ada Imam Syafi'i dan imam-imam yang besar buat. Kita nak tempelkan benda-benda yang kita jajah tadi kepada sunnah. Jadi ada pula yang sunnah, kadang-kadang kita kata ini bid'ah ni, tak ada benda buat. Bila semak dalam hadis, ada pula. Jadi itulah yang dikatakan, perkara bid'ah ini perlu dibincang seluas-luasnya supaya daripada agama ini ditokok tambah oleh orang-orang yang penokok tambah dengan cara yang tidak benar berdasarkan pada syariat Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga bimbang nanti orang kata, ini yang sunnah ini. Dia kata ini pelik dia ni. Buat pelik pada orang, tapi benda itulah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga satu perkara yang pelik. Allahu akbar. Kalau nak bincang benda pelik panjang. Bulan Ramadan ni kita dah sebut senarai sini berapa puluh perkara benda-benda ajaib di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dan memerintahkan umatnya supaya sentiasa mengikut sunnahnya dan menjauhkan diri daripada perkara bid'ah yang diadakan dalam agama. Di antaranya, suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri kuliah panjang kepada para sahabat. Hadis ini disebut dengan nama hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup lepas pada aku tidak ada, kamu akan dapati percanggahan, perbezaan pandangan yang begitu ketara. Maka adakah Nabi biar gitu je? Tak. Nabi bagi garis panduan, guideline untuk menyelamat. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah para khulafa' rasyidin selepas daripada aku, para sahabat yang 4 dan sahabat-sahabat yang lain. Addu 'alaiha bin nawajiz, Nabi kata gigit dengan gigi geraham kamu. Mana berpegang dengan sunnah ini, berpegang betul-betul. Kemudian Nabi beri peringatan suatu perkara yang akan berlaku lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku bagi amaran kepada kamu daripada rekaan-rekaan ibadat dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Nabi kata setiap bid'ah yang direka masuk dalam agama itu sesat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan juga sanadnya sahih. Jadi terdapat beberapa hadis lagi yang banyak yang menyebut tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada duduk buat benda-benda yang rekaan-rekaan dalam agama. Jadi banyaklah hadis-hadis, kalau saya nak baca semua panjang. Di antara hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Malik dalam kitabnya, Nabi mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Maka sebaik-baik hadis, cakapan itu iaitulah Quran. Kalau kita nak baca kitab yang benar, percakapan yang baik,
Bacanya boleh pahala, baca Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman, iaitulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha, Nabi kata sejahat-jahat urusan itu iaitulah mereka-reka dalam perkara ibadat. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ini teks yang mari daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata semua bid'ah sesat. Cuma para ulama berbahas. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa sesiapa yang mereka cipta sesuatu amalan baru yang tidak ada dasar dan atau asas daripada syariat, maka bolehlah dikatakan bid'ah dalalah. Macam kita buat contoh tadi lah, kan? Buat benda-benda yang tidak ada amalan, tak ada dibuat, Nabi tak buat, sahabat tak buat, imam-imam yang besar di kurun al-mufaddalah. Kita ni ada satu skill, Nabi sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun aku. Kemudian selepasnya, mana 3 kurun yang terawal. Ada kok ulama-ulama besar, ulama-ulama yang muktabar melakukan perbuatan itu? Kita kata tidak ada, maka kita juga jangan buat. Namun tidak boleh dihukum bid'ah semata-mata dengan semata-mata perkara baru berdasarkan makna pada bahasa tanpa melihat kepada asas dan dalil syar'i. Jadi bukan semua baru itu bid'ah. Ini kita kadang-kadang ada orang perli juga. Dia kata ustaz ni kuat cakap, duk kempen orang suruh beramal dengan sunnah. Dia sendiri tu apa, tak naik unta je. Sedap juga dia punya hujah. Hujah tak cerdik lah dia orang panggil. Ya. Siapa dia naik unta lagi hari ni, unta orang buat makan sedap ya, kan? Jadi itu dia panggil kita keliru dari sudut definisi. Jadi perkara baru itu, kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah adalah sesat, maka hadis ini umum kepada semua perkara, tetapi taksisnya iaitulah khas kepada perkara-perkara yang baru di dalam ibadat. Ni ada orang mari tanya Tok Syekh. Dia kata, Syekh, kenapa Syekh naik kereta tak naik unta? Tak juga dia. Mula-mula keluar mikrofon dulu, bising. Mikrofon ni bid'ah ni, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak skrin untuk orang tengok. Ini pun bid'ah juga. Kita kata na'am. Itulah bid'ah dari sudut bahasanya, maknanya rekaan baru. Tapi bukan ibadat. Adakah kita beribadat dengan mikrofon? Lah. Ini cuma wasilah, alat untuk nak menyampaikan suara kepada kita. Jadi kita kena bezakan di antara perkara-perkara dalam kehidupan dengan perkara-perkara yang berkait dengan amalan. Maka dengan kata lain, setiap yang mereka cipta sesuatu perkara atau amalan ibadat yang baru yang tidak ada asas dalam agama, tidak ada dasar panduan daripada syarak, maka itulah yang dikatakan bid'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Tengok hadis ini sahih. Nabi kata siapa yang sanna sunnatan hasanatan, siapa yang buat satu jalan yang baik dalam Islam, ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Jadi ada orang kata ini hadis ni boleh kita reka? La. Para ulama hadis mengatakan man ahya sunnatan, siapa yang menghidupkan sunnah. Contohnya dalam kampung kita ni orang tak solat jemaah. Tak solat jemaah. Solatul jamaah sunnah ke tidak? Sunnah. Maka kita pun panggil orang kampung, mari kita buat surau, buat balasah kecil-kecil, kita azan, panggil orang solat. Itu dia panggil ihya sunnah yang baik. Bukan reka yang baru, hidupkan yang baru. Itu dia panggil dari sudut penjelasan para ulama, bukan maknanya. Contoh hadis ni panjang, ada cerita dia. Ceritanya orang-orang miskin mari ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok, sedih Nabi. Miskin, kain, baju orang panggil lusuh. Tiba-tiba sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa mari makanan. Orang panggil derma kilat, bawa makanan. Ada yang bawa pakaian, sampah bertimbun. Maka Nabi, ceria muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia buat suatu perkara yang baik. Maknanya sedekah tu baik tak? Asal ada asal tidak dalam sunnah? Ada asal. Maka kita hidupkan sedekah untuk nak bantu saudara kita ini, itu suatu kebaikan.
Tetapi dalam dan bukan setakat tu, orang yang buat derma kerana kita anjur, maka semua dapat pahala dengan kita. Tapi dalam hadis yang kedua, Nabi kata waman sanna sunnatan sayyi'atan, siapa dia melakukan satu sunnah yang baik. Adakah sunnah apa? Sunnatan sayyi'ah, sunnah yang tak baik? Tak ada sunnah tak baik. Maka di sinilah para ulama katakan makna hadis ini yakni ahya bid'atan, menghidupkan suatu amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu mendapat dosa dan pengikut-pengikut ianya letak dosa dia di atas kepala. Inilah di antara hadis. Di sana ada lagi sebuah hadis yang mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam melakukan amalan yang berkaitan dengan agama, sebagaimana sabda Nabi, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fawaradun, siapa yang membuat reka-reka perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Quran, maka amalannya ditolak. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan boleh baca hadis ini panjang. Imam Nawawi sebut hadis ini di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Maksud siapa yang mencipta perkara baru ini dan memasukkan ke dalam agama padahal tidak mempunyai dalil dan landasan hukum dari syariat agama, maka perkara itu ditolak, yakni tidak boleh diterima. Maka jelaslah kepada kita bahawa perkara-perkara kebaikan yang diada-adakan yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, asar dan ijma', maka perkara itu tidak tercela dan tidak ditolak. Ini kita kata dalam semua perkara kehidupan, kalau kita anjurkan benda-benda yang baik, maka dia akan jadi baik. Tapi kalau kita pergi buat benda-benda yang tidak baik, maka ketika itu terjadilah perkara yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati supaya kita tidak terjebak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada lagi di sini, iaitulah perbahasan tentang kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ini diusir, dibawa, usira maknanya dinukilkan daripada Imam Syafi'i kata-kata yang masyhur, iaitulah Imam Syafi'i kata apa? Al bid'atu bid'atan. Bid'ah tu ada dua. Satu bid'ah yang mahmudah, iaitulah bid'ah yang baik. Apa dia yang baik itu? Iaitulah ma wafaqal kitab was sunnah, iaitu perkara yang bertepatan dengan kitab dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia panggil. Kemudian wa mazmumah, satu lagi bid'ah yang mazmum. Apa dia mazmum itu? Iaitulah ma khalafha, yang bercanggah dengan sunnah. Maka mazmum. Kata di para ulama, ini dari sudut bahasa. Bid'ah di sini dengan makna bahasa saja. Takkanlah Imam Syafi'i kata bid'ah kalau benda tu baik, kalau benda tu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau kita kata ini bid'ah ni tapi dia tepat dengan Quran, maka tak jadi bid'ah lah, dia jadi sunnah. Maka di sini para ulama telah membahaskan bahawa kata-kata Imam Syafi'i ini perlu kepada penjelasan. Yang pertama sekali, Syafi'i di antara ulama yang sangat tegas berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia sebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut pandangan sahabat, pandangan orang ni. Kemudian murid dia tanya, pandangan tuan apa? Tuan Syafi'i, apa pandangan tuan? Imam Syafi'i farta'ada, menggigit Imam Syafi'i. Dia kata, ya hadza. Hei, orang yang bertanya ni, aku nak pijak bumi mana? Aku nak junjung langit mana kalau aku berkata menyalahi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu dia panggil Imam Syafi'i tak mungkin melakukan satu perkara yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah perkataan Syafi'i tadi menunjukkan kepada bahasa, sebagaimana juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila Umar mengumpul para jemaah salatut tarawih, dia perempuan ramai suruh salat tarawih, dia lantik seorang imam. Jadi bila orang duk salat, Umar kata ni'matul bid'atu hazi, sebaik-baik bid'ah ni ya. Maknanya sebaik-baik susunan baru. Itu dari sudut bahasa, sebab solatut tarawih telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dia. Cuma Nabi tidak berterusan melakukan sedemikian. Kenapa? Sebab Nabi kita bimbang difardukan solatut tarawih. Nabi takut, rajin sangat, solat tarawih jadi wajib, ramai lah orang berdosa. Hak 5 ni pun ramai dah berdosa. Hak 5 ni sudah ramai berdosa. Kalau tuan-tuan nak tahu, pergi berjalan pejabat agama, pergi semak fail kursus perkahwinan. Berat kita ni. Berapa orang, saya tak nak sebut angka, malu kita. Dalam beberapa puluh orang tu, ia mengaku dia tak solat.
Ada yang mengaku dia solat 2 kali sehari, ada yang 3 kali, ada juga yang alhamdulillah yang solat penuh 5 kali. Tapi hok saya ajaib laginya, ia mengaku dia solat 6 kali sehari. Saya pun heran juga, ambil mana solat lagi. Jadi pejabat agama memasukkan yang 2 yang 6 ni pun masuk dalam kategori tak semaya juga, pasal tak tahu berapa bilangan solat. Tengok, maka itu dia panggil Nabi kita tidak lakukan berterusan solat tarawih. Kenapa? Sebab dia bimbang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi kita bimbang, maka secara otomatiknya Nabi SAW tidak melakukan pada malam-malam yang berikutnya. Jadi di antara penjelasan kita yang jelasnya, maka kata-kata Imam Syafi'i tadi menunjukkan kepada pembahagian dari sudut bahasanya, dan kata-kata Sayyidina Umar ni'matul bid'atu hazi juga, iaitulah kata-kata yang menunjukkan kepada perbahasan dari sudut bahasa. Jadi jangan sekali-kali kita berani tajarruk untuk nak menambah-nambah dalam agama ini, sebab kita akan jadi berat. Maka di akhir perbincangan ini, mereka pihak panel mengatakan, marilah kita sama-sama berusaha menangani segala perselisihan yang berlaku di antara umat Islam, khususnya pada perkara-perkara bid'ah ini, dan marilah kita sama-sama mengikis sebab-sebab berlakunya perselisihan itu. Bagi mengikis sebab berlakunya perselisihan itu pada perkara bid'ah, marilah kita mempelajari ajaran agama Islam dengan sempurna dan bersungguh-sungguh daripada sumbernya yang disepakati dengan ikhlas. Jadi kita apa? Iaitulah kita balik kepada hadis yang tadi Nabi kata, alaikum bisunnati, berpegang dengan sunnah aku. Ini amalan ni, zikir ni, amal daripada mana? Daripada Nabi. Riwayat Bukhari, jelas. Ni zikir daripada mana? Mari tahu. Tapi dia mimpi lah. Tidak ada dalam kaedah kita Ahlus Sunnah ini meletakkan mimpi sebagai salah satu daripada sumber hukum. Maka kita mengatakan ketepikan. Saya kata simple je tuan-tuan, nak kembali kepada nak menyelesaikan masalah bid'ah ini, iaitulah balik beramal dengan sumber yang sudah jelas. Amal dalam Quran, amalan-amalan yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelas. Jadi bila kita jelas yang sunnah, semoga kita dapat mengenal manakah bid'ah yang sesat dan hakiki, dan mana pula yang tidak sesat, dan manakah bid'ah yang baik. Jadi kita kata yang baik itu semua bid'ah yang direka dalam kehidupan yang memberi manfaat kepada manusia, maka itu baik. Jadi ada perkara-perkara rekaan-rekaan baru. Jadi dalam agama itu jelaslah Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah. Jadi dalam perkara agama tak boleh kita nak bermain-main reka-reka sendiri, sebab agama itu iaitulah yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya seterusnya mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita belajar betul-betul, kita akan tahulah. Banyak lagi pandangan-pandangan para ulama yang saya tak sempat nak baca di sini kerana majlis kita iaitulah majlis yang ringkas. Maka semoga kita dapat mengenal manakah bid'ah yang sesat, bid'ah yang betul-betul bid'ah, dan mana pula yang menjadi khilaf di kalangan ulama, dia panggil khilaf yang mu'tabar. Jadi ada ulama kata bid'ah, ada yang kata tidak, maka kita tak boleh juga nak memperluaskan skop bid'ah, tak ada. Sebab ada orang buat. Jadi bukan semua khilaf itu mu'tabar. Khilaf yang menyalahi nas, maka kita mengatakan itu tidak mu'tabar. Jadi di sinilah para jemaah sekalian, maka para ulama telah berbincang perkara ini panjang lebar, dan kita juga perlu pada perbincangan supaya kita dapat mengenali manakah perkara yang betul-betul diizinkan oleh Allah untuk kita beramal dengan dia, dan manakah perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah supaya kita tinggalkan dan kita selamat. Jalan yang selamat iaitulah bagaimana kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia naik, selamat. Tak naik, tenggelam. Jadi itulah keadaan kita hari ini. Nak menyelamatkan diri kita, baliklah kepada sunnah. Hari ini saya yakin dan percaya, saya dan tuan-tuan tak rajin belakang ibadat. Kalau ada orang nak bantah saya mari lepas ni. Tak rajin sungguh. Bangun pukul berapa, tahajud, Quran berapa juzuk dia sehari baca. Jadi di saat kita tak rajin ini, baiklah kita pilih yang betul-betul ori, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kita duk ambil yang kita tak tahu betul tak betul. Jadi itu jelah nasihat saya untuk nak menyelesaikan masalah ini. Tidak ada cara lain kecuali marilah kita sama-sama berjuang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimatikan oleh banyak orang. Tuan-tuan kena ingat, kalau sunnah tidak ada, orang akan buat bid'ah. Bila orang buat bid'ah, mati sunnah, orang tak campur dua. Dan kita juga memerangi bid'ah yang benar-benar sesat,
yang berada dalam masyarakat kita, umat kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah perbincangan yang baik sebagai muqaddimah kepada tajuk yang besar. Jadi pada hari Jumaat dan hari-hari lain banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.